Bila katalah kita menggunakan hak kita, kita nak belah apa, kita nak ni apa tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi bila katalah menyebabkan jiran, ganggu jiran, bau busuk, bau apa, pi berak dalam rumah jiran, jadi hak ni adalah diror. Soal selidik, tanya jiran-jiran lain pasal keberadaan kita ni sebenarnya memberi mudarat tak kepada orang sebelah. Bila kita zoom in pada diri kita, kita duduk berjiran. Bila kata kita duduk berjiran ni tuan-tuan, tak tahulah, saya pun berjiran juga kan. Tuan-tuan lagi lama, kalau katalah kita nak belah kucing, kita nak belah haiwan, kita nak belah apa, kita seronok lah sebab kita belah kucing Parsi, kucing Siam, kucing Bengali apa semua. Kita nak belah rimau ke, kita nak belah haiwan dia panggil apa, yang eksotik ke kan. Tapi kalau kata kita memudaratkan jiran kita, kucing berak merata kan, kadang-kadang mungkin benda ni contoh simple saja, tapi sebab orang duk tanya apa hukum kucing berak di rumah jiran, lah tanya kucing tu dia bukannya ada hukum apa kan. Hak tu kena tanya tuan dia, pasal apa tuan dia tu pi biak kucing tu berak ke rumah jiran. Jadi bila katalah kita menggunakan hak kita, kita nak belah apa, kita nak ni apa tuan-tuan, tak ada masalah. Tapi bila katalah menyebabkan jiran, ganggu jiran, bau busuk, bau apa, pi berak dalam rumah jiran, jadi hak ni adalah diror. Kadang-kadang kita tak perasan benda ni, kita tak tahu. Dan kita tak tahu kalau kita tak belah jiran tu, dengan keberadaan kita dalam kejiranan tu memberi efek kepada orang lain tak? Kat Shah Alam ni saya duk observe, saya perhati, saya tengok, Masya Allah tuan-tuan, kalau rumah tu ada sampai kereta 2-3 biji, nah kadang-kadang kita parking kereta termakan, kita kata tak apalah, termakan sikit belah rumah jiran. Jiran tu pula kadang-kadang dia redha tak dengan tu. Kadang-kadang mungkin kereta dia parking dalam, tapi dia nak ruang compound depan rumah dia tu kosong. Tiba-tiba kita pergi parking kat situ. Dia tak kata apa. Dia cuma kata, ramai nak main rumah sebelah. Kita pun tu lah nak balik mai. Kan? Tak minta izin. Mungkin kita anggap benda tu common disebabkan kereta banyak, tapi hak jiran tuan-tuan, cuba tanya tengok. Sebab tu saya dalam kuliah-kuliah lain saya nak kata cuba kita buat soal selidik, tanya jiran-jiran lain pasal keberadaan kita ni sebenarnya memberi mudarat tak kepada orang sebelah. Masuk dalam bab jiran ni, walaupun kita dah duduk, kita otai 40 tahun kita duduk situ, mai orang muda dia sewa sebelah, tetap kita kena jaga hak dia. Kan, kadang-kadang biasalah duduk berjiran ni kan, start motor bagi bising, prank, yang kawan sebelah ada anak kecil ke apakah, itu pun termasuk dalam diror tuan-tuan. Kita tak payah fokus kepada contoh di tempat kerja apa semua, kita tengok dalam bab kejiranan kan. Kadang-kadang kita tanam pokok, dia panggil apa, pokok hak yang tak ada hujan tu. Tanam pokok tanah hujan kan, bila pokok tu kecil elok, bila kata besar ni saat lagi dia makan habis, rosak habis. Akak dia pergi masuk sebelah rumah jiran, hak jenis sengah-sengah tu tanam pokok mempelam harum manis, ambil daripada benih perlih, naik harum manis tu pi ke sebelah rumah jiran. Kita nak dekor rumah kita cantik, pi tanam hak buluh Jepun abang kan. Buluh Jepun dia nampak elok, tapi daun dia tu tiap-tiap hari tu duk lurup masuk sebelah rumah jiran. Kuih lama daun tu dia halui. Bila kata dia bertimbun tu dia jadi keras, jatuh dalam longkang, sumbat. Bila kata sumbat tu yang banjir tu, contohlah kan. Lepas tu kita duk salah orang lain, duk kata kerajaan hak nu hak ni, tapi bila cek balik semua tu berpunca daripada kita. Kita perhati balik, kita tengok balik dalam bab kebersihan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata la yabulanna ahadukum fil ma'ir rakid. Jangan kencing di dalam air yang bertekung. Jangan kencing di dalam tempat lubang haiwan. Lipan ke apakah duduk di dalam tu dia tak sengahan, tapi jangan kacau, jangan pergi kencing tentu. Sebab apa? Memudaratkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma duk nampak benda besar, tapi kita tak nampak sebenarnya rupa-rupanya benda tu dia mai daripada kita, tuan-tuan.